Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Mirai akan mengajar anda sejarah. Kita dah bertemu selama 3 minggu kan, yang ini merupakan minggu ketiga. Kita akan mempelajari sejarah bab 1 iaitu 1.3. Adakah anda dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, sila tumpukan perhatian anda. Kerana apa? Kerana saya akan tunjukkan slideshow sebentar lagi. Jadi anda better tengok buku teksnya, tengok buku teks. Jangan lupa buku teks sebab apa? Kalau anda tak tengok buku teks nanti anda tak dapat. Okey, 1.3 masa silam dan ruang masa dalam sejarah. Konsep masa silam. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku, iaitu peristiwa-peristiwa kita telah berlaku. Dia macam sejarah juga. Yang ni nak katakan konsep masa silam. Konsep masa silam ni dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Apa dia? Murid-murid, apa dia? Maksudnya kronologi. Kronologi ialah urutan masa yang dinamakan kronologi. Okey, kronologi juga merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga akhir. Apa dia semua? Urutan masa daripada awal hingga akhir. Okey, dapat sesuatu tak? Okey, sambung lagi. Konsep masa juga boleh diukur melalui zaman-zaman, iaitu sebelum Masihi dan zaman Masihi. Zaman Masihi bermula pada zaman kelahiran Nabi Isa. Okey, konsep ruang. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ruang? Konsep ruang dalam sejarah sangat-sangat luas. Konsep sejarah ni mendorong kepada terbahaginya penulisan kepada 3 benda tertentu seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Diasingkan 3 tau. Politik, ekonomi dan sosial. Okey, ingat tu ada 3 maksud konsep ruang kat sini. Kadang-kadang dekat tamadun-tamadun lain dia akan bertambah tau. So sekarang ni kita tengok 3 dulu ya. Politik, ekonomi dan juga sosial. Konsep ruang memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan dalam sejarah. Yang ni untuk ahli-ahli sejarah yang diorang nak cipta sejarah, diorang nak buat sejarah tu. Jadi kena penyelidikan yang betul-betul asli. Okey, tengok macam ni konten sejarah Malaysia, contohnya era Kesultanan Melayu, Melaka ataupun kemunculan kuasa-kuasa luar, kemerdekaan Melaka, negara. Okey, tengok ni contoh masa tadi, nampak tak kat bawah ni? Kat bawah-bawah ni ada contoh masa zaman sebelum Masihi. Ada 3, zaman air batu, zaman prasejarah dan zaman tamadun dunia. Lepas tu zaman Masihi pula ada zaman kerajaan alam Melayu, kerajaan Melayu Melaka dan macam-macam lagi sehinggalah zaman Malaysia dan masa hadapan. Macam zaman Doraemon tu kan. Okey. Okey, ada 2 sumber dalam sejarah ni. Nak tahu tak? Sumber yang pertama ialah sumber premier. Sumber yang kedua ialah sumber sekunder. Jom kita tengok apa itu sumber premier. Sumber premier ialah sumber yang belum diolah ataupun diterbitkan lagi. Maksudnya sumber tu original. Betul-betul asli yang tak ada tokok tambah lagi dan belum ditafsirkan apa-apa lagi. Contoh dia kau boleh tengok gambar-gambar kat sini. Ada fosil, ada artifak, ada bukan artifak, batu bersurat, dokumen rasmi, manuskrip dan sebagainya. Dapat sesuatu tak? Sumber primer, ingat tu, sumber premier adalah sumber original, asli. Okey? Kita tengok pula sumber sekunder. Apakah yang dimasukkan dengan sumber sekunder? Yang ini berbeza dengan yang tadi. Yang tadi belum diolahkan, tapi yang ini dah diolah, iaitu nama dia bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Contohnya bahan ni tersebar kepada umum. Apa contoh dia? Okay, tengok gambar ni. Majalah, kita ada ensiklopedia, kita ada surat khabar, kita ada jurnal. Beza tak dengan yang tadi? Yang tadi tu ambil sebiji-sebiji original je tunjuk. Yang ni dah olah. Ceritakan dulu, buat satu sejarah, buat satu story, baru kita post dekat majalah, dekat paper, dekat ensiklopedia kan? Betul tak? Ingat sumber primer tadi belum diolah, sumber sekunder yang telah diolah. Okey. Ini adalah sumber-sumber sejarah yang biasa anda nampak lah. Yang ni artifak nama dia. Yang ni jumpa macam pasu. Yang zaman dulu-dulu punya, itu nama dia artifak. Ciptaan manusia ya. Yang ni contohnya bukan artifak, iaitu data arkeologi berkaitan dengan budaya. Mungkin ada replika zaman rumah dulu-dulu Kesultanan Melayu kan. Contoh. Okay, ini pula ensiklopedia merupakan contoh sekunder. Okay, sekunder tadi yang dah diolah. Okey, 1.5. Penyelidikan dalam sejarah. Kat sini kita akan menjelaskan kaedah penyelidikan dalam sejarah. Kaedah tahu ingat?
kaedah penyelidikan dalam sejarah ada 3 iaitu yang pertama kaedah penulisan, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga ialah kaedah arkeologi. Okey, ulang lagi sekali. Yang pertama kaedah lisan, yang kedua silap. Yang pertama kaedah bertulis, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga kaedah arkeologi. Jom kita tengok apa itu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah mengenal pasti sumber sesuatu tokoh. Contoh, kajian yang terdapat sesuatu peristiwa yang maklumat dia sumber dipahat ataupun ditulis dekat batu. Contoh batu bersurat dekat Terengganu tu, itu adalah kaedah bertulis. Okey, dah tulis dah sejarah tu dekat batu tu jadi orang boleh baca. Ataupun ditulis kat dinding-dinding gua. Orang dulu dia pandai tau. Dia pahat-pahatkan tulisan dekat dinding gua. Jadi nak bagi tahu untuk orang-orang yang akan datang. Dia fikir panjang untuk orang yang akan datang nak tahu apa sejarah tempat itu pada zaman dulu. Itu contoh kaedah bertulis. Kita tengok yang kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan tu adalah kaedah temu bual. Contoh dekat tapan ni ada orang lama-lama kan, orang tua-tua zaman-zaman dulu kan. Jadi pergi temu bual dia, dapatlah tahu mengenai sejarah-sejarah melalui kaedah lisan. Senang kan? Yang ketiga ialah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi itu adalah kaedah yang digunakan oleh saintifik mencari sesuatu sejarah tinggalan-tinggalan lama. Contoh bahan-bahan yang jumpa lama-lama dulu, macam kat dalam TV korang nampak kan? Jumpa kapal besar yang elok kukuh, masih kukuh lagi lepas banjir hari tu. Korang ingat tak? Okey. Ini pula kaedah lisan. Ni gambar-gambar contoh kaedah lisan. Yang ni macam korang nak buat video konten TikTok ataupun video konten YouTube. Mula-mula korang kena sediakan bahan kan? Kena kamera, video semua tu kan? Lepas tu korang kena buat rakaman temu bual. Betul tak? Rakaman lah, korang kena record. Betul tak kalau korang nak buat video YouTube? Korang record korang tengah bercakap ke, korang tengah berlari ke, korang tengah berjoget ke kan? So TikTok tak ada dah joget-joget semua tu. Okay, lepas tu bila korang dah buat, mesti korang nak edit kan? Nak edit, cantumkan orang ni tengah bercakap tadi, orang ni tengah bercakap tadi, cantumkan video kan? Sama juga macam proses kaedah lisannya itu. Pertama, persediaan. Kedua, rakaman temu bual. Dan yang ketiga ialah proses balik rakaman tersebut. Dapat tak? Yang ketiga, proses arkeologi. Kaedah arkeologi ni kita nak cari bahan-bahan yang tinggalan-tinggalan lama. So boleh tengok kat sini. Ni adalah contoh-contoh tinggalan lama. Macam mana kita nak buat mula-mula nak cari. Nak kena gradekan dia, nak kena hasilkan dia, nak kena korekkan dia kan. Ni adalah contoh kaedah arkeologi. Okey, ni ada step by step macam mana cara-cara kita nak cari gali kaedah arkeologi ni. Okey, yang ni pula kaedah arkeologi di bawah air. Contohnya kat dalam dasar laut ada kapal ke, ada mungkin bangunan jatuh dalam laut ke ataupun bangunan yang telah ditenggelami bumi ke contohnya kan. So, yang ni adalah contoh-contoh arkeologi di bawah air. Ni step by step dia macam mana cara kaedah-kaedah nak dijalankan. Okey, untuk maklumat lanjut. Anda boleh tengok buku teks. Jangan lupa tengok buku teks bab 1, sambungan daripada minggu lepas. Yang ni adalah minggu ketiga ya. So, buka buku teks anda sambil-sambil tengok video ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen dekat bawah tu jika anda faham. Okey? Jangan lupa komen dekat bawah tu kalau anda faham. Dapat sesuatu? Jumpa saya di WhatsApp. Assalamualaikum dan selamat.